Jam menunjukkan pukul 2 pagi, sepasang suami isteri bertengkar di luar rumah. Jiran-jiran sudah lali dengan perangai kedua suami isteri ini yang sering bertengkar dan hanya membiarkan mereka. Namun pertengkaran pagi itu berakhir dengan kematian si isteri. Apakah sebenarnya telah terjadi? Ikuti kisah pembunuhan ini. Pertengkaran sepasang suami isteri yang disyaki berpunca daripada perasaan cemburu si suami berakhir dengan tragedi apabila wanita yang baru berkahwin 6 bulan lalu itu ditemui mati di rumah mertuanya di Kampung Alu Gelega Alustar, Kedah pada 28 Disember 2012. Kejadian pukul 2 pagi itu mengakibatkan pembantu kedai Nur Fatimah Anis Muhammad Razi berusia 17 tahun mati dengan kesan kecederaan di kedua-dua belah kaki dan tangan selain kesan luka di dahi. Dia dipercayai dipukul dengan 2 batang buluh sepanjang 0.89 meter di hadapan rumah tersebut. Difahamkan ketika kejadian ibu bapa mertua mangsa tiada di rumah kerana pergi ke rumah anak mereka di Pahang. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Asisten Komisioner Muhammad Zakaria Ahmad berkata, polis percaya kejadian itu bermotifkan cemburu namun pihaknya masih menjalankan siasatan untuk mengetahui punca sebenar. Sebelum kejadian, pasangan itu dikatakan bertengkar di depan rumah sebelum mereka keluar dengan menunggang motosikal dan pulang 15 minit kemudian sambil diekori seorang lelaki yang menaiki motosikal berasingan. Sebaik tiba di rumah suami wanita itu dan lelaki tersebut bergaduh. Semasa pergaduhan itu, mangsa cedera selepas dipukul di kepala dengan objek keras. Lelaki itu kemudian beredar manakala suami mangsa membawa isterinya masuk ke dalam rumah. Berikutan kejadian itu, pihak polis telah menahan 3 lelaki termasuk suami mangsa bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kesemua lelaki itu berusia dalam lingkungan 20-an. 2 lelaki itu merupakan kenalan pasangan tersebut. Pihak polis menganggap kes ini selesai dengan penangkapan tersebut dan mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk bedah siasat. Seorang jiran Nur Fatimah yang enggan dikenali memberitahu dia terdengar pertelingkahan antara seorang lelaki dan perempuan kira-kira jam 2 pagi. Jiran itu bangun, membuka tingkap dan mendengar suara orang bergaduh. Dia juga mendengar suara seorang lelaki sedang memaki hama seorang perempuan. Perempuan itu mengadu sakit dan meminta air. Pasangan itu kemudian keluar dengan motosikal dan pulang semula tidak lama kemudian dengan diikuti seorang lelaki yang turut menunggang motosikal. Fahamkan kedua lelaki itu juga bergaduh di luar kawasan rumah tersebut sebelum Nur Fatimah dihentak dengan objek keras. Beberapa jam sebelum mangsa ditemui mati, jiran mangsa juga ada mendengar suspek utama mengatakan, "Aku bukan nak bunuh hang, aku nak ajar hang." Ini bukan kali pertama mereka bergaduh kerana kebelakangan ini penduduk sekitar kerap terdengar mereka bertengkar. Namun selalunya pertengkaran mereka tidak lama, hanya beberapa minit sahaja. Tetapi kali ini berlainan kerana penduduk sekitar percaya wanita itu dipukul suaminya serta dapat mendengar dengan jelas wanita itu merayu suaminya supaya jangan memukulnya. Tidak sangka kira-kira pukul 6.30 pagi, perempuan itu ditemui sudah meninggal dunia. Mangsa ada menelefon ayahnya jam 9 malam sehari sebelum mangsa ditemui mati untuk mengucapkan selamat hari lahir kepadanya. Tidak disangka itulah kali terakhir seorang ayah dapat berbual dengan anak perempuannya. Selain itu, ayah mangsa dikenali Muhammad Razi Dahari 47 tahun berkata, dia turut menerima SMS daripada menantunya yang turut mengucapkan selamat hari jadi pada malam sebelum kejadian. Dia mengetahui berita kematian anaknya jam 8 pagi selepas dimaklumkan kakak ipar anak perempuannya itu. Sejurus mendapat berita duka itu, ayah mangsa bersama keluarga yang tinggal di kampung hutan Palas Kot Diang Jitra bergegas ke Hospital Sultanah Bahiyah. Sampai dimaklumkan polis, baru keluarga mengetahui perkara yang sebenarnya berlaku sehingga menyebabkan kematian mangsa. Sebelum ini, kakak ipar arwah menghubungi ibu mangsa memaklumkan arwah dan suaminya sering bertengkar, tetapi keluarga tidak mengendahkannya kerana berpendapat itu hanya perselisihan faham biasa. Siasatan pihak polis mendapati mangsa yang berkahwin dengan suspek dikatakan mula menunjukkan perubahan sikap selepas berkahwin 6 bulan lalu. Paling ketara, mangsa jarang pulang ke rumah ibu bapanya di Kampung Palas. Mangsa hanya mengenali suspek 2 minggu sebelum mengambil keputusan mendirikan rumah tangga. Selepas berkahwin, mangsa ada pulang ke rumah menyambut Aidilfitri bersama keluarga. Dan kali terakhir mangsa pulang penghujung November 2012 untuk mengambil adiknya tinggal bersama berikutan suaminya bertugas di Perak. Kebiasaannya setiap sambutan ulang tahun kelahiran ayahnya, mangsa sering membawa pulang hadiah dan kek untuk ibu bapanya, tetapi tidak berbuat demikian selepas berkahwin.
Ibu mangsa Mariam Murad 46 tahun berkata, pada mulanya dia memang tidak percaya berita mengenai kematian anaknya. Hancur luluh hati seorang ibu selepas mendapat tahu berita kematian anak kesayangan dan tidak menyangka arwah akan pergi terlebih dahulu menghadap ilahi. Mangsa tidak pernah menceritakan apa-apa mengenai hal rumah tangganya. Menurut ibu mangsa, sekiranya benar kejadian itu dilakukan secara sengaja dan mahkamah mengesahkannya, dia tidak akan memaafkan pembunuh tersebut kerana menyebabkan kematian anak mereka. Dalam nada sedih, ibunya berkata, kami serahkan anak kami dengan cukup sempurna, tapi sekujur tubuh tidak bernyawa yang dipulangkan kepada kami. Patutkah? Pada 29 Disember 2012, polis menahan reman 3 lelaki termasuk suami mangsa. Suami mangsa berusia 26 tahun dan 2 lagi suspek yang masing-masing berusia 23 dan 26 tahun direman selama seminggu. Hasil semakan pihak polis juga mendapati suami mangsa mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah dan curi motosikal. Pada 9 Januari 2013, suspek yang berusia 26 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Alustar atas tuduhan membunuh isterinya di rumah ibu bapa mereka. Muhammad Syawal Abdullah yang bekerja kampung didakwa membunuh Nur Fatimah Anis Muhammad Razi 17 tahun di kampung Alur Gelegah Alur Mengkudu kira-kira pukul 5 pagi 28 Disember 2012. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Muhammad Syawal kelihatan tenang dan hanya mengangguk tanda faham apabila pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Nur Faizah Muhammad Saleh. Selepas pertuduhan dibacakan, dia memohon kepada mahkamah supaya dihantar ke hospital segera kerana sejak direman dia mendakwa tidak dapat tidur dan sebelum ini terpaksa bergantung kepada ubat tidur. Dia selalu mendengar orang bercakap bermacam-macam di telinganya. Tuan itu mengatakan dia sakit psikiatrik, tetapi dia tidak tahu apa itu psikiatrik. Timbalan Pendakwa Raya Ana Rozana Muhammad Nur kemudiannya memohon kepada mahkamah supaya tertuduh dirujuk ke Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak bagi pemeriksaan lanjut. Selepas mahkamah membenarkan suspek dibawa ke hospital untuk melihat tahap kesihatan mentalnya, itulah kali terakhir media-media melaporkan tentang kes ini. Tiada siapa yang tahu apakah sebenarnya berlaku kepada suspek, seolah-olah kes ini senyap seribu bahasa sehingga ke hari ini. Kita mendoakan keluarga mangsa mendapat keadilan yang sewajarnya. Posisi wanita dalam Islam adalah pendamping laki-laki, bukan untuk dipijak atau dihina dan diperlakukan sesuka hati. Semoga almarhumah Nur Fatimah Anis Muhammad Razi diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.